yang kita akan belajar pada malam ni tentang tanda-tanda baligh. Nak buat macam mana? Kalau boleh, tuan-tuan, cuba buka bagi loudspeaker, bagi semua anak-anak dengar. Buat disiplin kat dia orang. Kata kat dia, boleh buat semua benda, tapi pukul 8 setiap malam, fasa pergerakan kawalan ni, wajib kena mengaji, Ustaz. Macam saya, anak-anak saya pun saya buat macam tu. Tadi saya nak keluar rumah, saya bagi dia main game. Anak saya tu dia minat nak main game, tak apalah saya bagi dia main game. Tapi dengan syarat waktu maghrib dia kena mengaji dengan mama dia. Dia kena menghafal Quran. Dan alhamdulillah dengan kita buat win-win situation. Maksudnya dia buat apa yang kita nak dan saya cuba bagi apa saya buat apa yang dia nak dan dia buat apa yang saya nak. Alhamdulillah anak-anak okeylah. Dia ada kerja sekolah dia dan alhamdulillah Fatih yang sulung 6 tahun dia dah hafal puluhan surah daripada Quran. Dan kita tak paksa pun, tapi kita cuba tunaikan apa kehendak dia dan dia akan tunaikan apa yang kita nak pula. Itu win-win situation lah insya-Allah. Baik, insya-Allah kita akan menyambung bacaan kitab kita. Qala musannif rahimahullah taala, amin amin ya rabbal alamin. Faslun alamatun al-bulughi thalathun. Tamamun 15 sanatan fi dzakari wal untha wal ihtilamu fi dzakari wal untha li 9 sinin wal haidu fil unsa li 9 sinin. Dari kita masuk pada fasal yang keempat, tanda-tanda baligh. Yang pertama, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami meletakkan tajuk tanda-tanda baligh di awal permasalahan fiqh. Maka disebutkan kenapa Syekh pengarang musannif kita, pengarang kitab kita meletakkan, kenapa Syekh Salim meletakkan tanda-tanda baligh ni di awal. Kenapa tak letak di belakang? Maka disebabkan yang pertama, tanda-tanda baligh ini di awal permasalahan adalah disebabkan adanya taklif, yakni suruhan agama. Maksudnya bila dah masuknya pada umur baligh seorang manusia itu, sama ada lelaki atau perempuan, maka dah ada taklifan. Taklifan ni ada tanggungjawab tentang hukum syarak ke atas dia. Kalau perempuan kena tutup aurat, yang lelaki kena buat ini, yang perempuan kena buat macam ni, adanya taklifan disebut dengan disebut manatul taklif. Apa makna manatul taklif? Yakni suruhan-suruhan dalam agama. Manatul taklif ni bermaksud suruhan-suruhan agama tu dia dah kena buat dah. Kalau tak buat jadi apa? Jadi hukumnya berdosa. Dan adalah baligh, yakni ketika bila sampainya umur. Ini disebut dalam kitab Manar Al-Huda, muka surat yang ke-41. Dan ia bermaksud apabila seorang yang telah baligh atau sampai pada umur taklif. Umur taklif ni umur tadilah. Bila sampainya pada tanggungjawab, maka wajiblah ke atasnya untuk solat, puasa dan perintah agama yang lain. Bila anak kita dah masuk kepada umur yang baligh, umur baligh nanti kita akan bahas satu persatu secara detail, maka wajiblah ke atas dia kena semayang, kena puasa. Maka biasaannya dalam budaya orang Melayu, adat ataupun uruf orang Melayu, kita bagus dalam bab ajar anak bab puasa. Biasanya anak umur 6, 7, 8, 9 tahun tu pun kadang-kadang dah mereka ini belajar untuk berpuasa. Adakah salah? Tak salah. Tetapi alangkah baiknya kaedah yang sama kita gunakan untuk ajarkan anak untuk solat. Kerana alangkah cantiknya kalau daripada kaedah yang sama kita ajarkan anak mendahului berkaitan solat. Maksudnya ni bulan Syakban. 1 Syakban hari ni dah masuk 1 Syakban. Masya-Allah. Kita mulakan anak kita. Sebelum masuk Ramadan ni kita akan buat dah satu challenge. Kita kata siapa yang puasa penuh akan dapat duit raya contohnya. So kita buatlah siap-siap bulan Syakban ni, siapa yang solat penuh sepanjang musim pergerakan kawalan ni, maka kita akan bagi hadiah sekian-sekian kat dia. Maka secara tidak langsung anak kita tadi akan mendapat faedah dan manfaat. Dia nampak dah okey, kalau dia puasa penuh 29 hari, 30 hari dalam bulan Rejab, dia akan dapat hadiah sekian-sekian. Contohnya kita tanyalah dia nak apa. Dia kata, mama, kalau cek puasa penuh, mama bagi hadiah sekian-sekian. Selagi mana hadiah tu tidaklah sampai membebankan, janganlah sampai dia minta nak, kalau boleh nak Nintendo harga 1,000, meninggallah kita. Maksudnya dengan hadiah yang kita mampu milik. Contoh hadiah yang paling mudah tuan-tuan, hari ni anak tuan-tuan suka apa? Contohnya anak kita, tuan-tuan tak nafilah, budak-budak sekarang dia suka main game. Contohnya dia suka main game Mobile Legend, ataupun dia minat main COD, Call of Duty, ataupun dia minat main PUBG. Okey, kita kata kat dia, okey deal. Mama akan bagi contohnya beli senjata ataupun beli skin baju yang cantik sikit ke sebagainya. Kita bagilah kat dia peruntukan RM50. Dengan syarat kena jaga solat bagi elok. Asal-asal anak nak dah macam tu, mesti dia nak. Ataupun kita letakkan syarat.
Mama akan bagi main game 2 jam sehari. Biasanya kita mungkin tak pernah kawal. Jadi kita buat undang-undang, kita buat rule and regulation sepanjang musim pergerakan kawalan ni, kenapa tidak kita letakkan satu undang-undang dalam rumah kita. Tak salah untuk main game, tapi alangkah baiknya kalau ada kawalan juga. Kawalan yang kita boleh kontrol. Sebab saya tengok banyak kawan-kawan yang tanya, dia kata, "Ustaz, banyaklah ni anak-anak lah ni, dia duk terlalu kalik sangat duk tengok telefon ataupun terlalu kalik sangat duk tengok YouTube." Masalah juga kalau tak dikawal. Untuk makluman tuan-tuan, sepanjang musim kawalan, bukan kata di Malaysia, dunia buat kawalan hari ini, maka di YouTube sahaja berlaku pertambahan user lebih daripada 100 juta dalam satu masa. Termasuk di Facebook. Sebab tu hari ni Facebook ada berlaku masalah. Masalah dia adalah video-video live mereka terpaksa tidak dipublish, dia tak nampak. Hari ni baru tadi tengok jadi elok balik. Sebab sistem jadi hang. Disebabkan semalam sahaja bila perintah lockdown dan juga perintah MCO, Movement Control Order ni, maka membuatkan orang duduk rumah. Jadi duduk rumah dah buat benda apa, dia main belek telefon dan sebagainya. Jadi kita pun buat kawalan dan rule and regulation dalam rumah tangga kita juga. Sebab apa? Jika dia meninggalkan daripada perintah agama ini, maka dia akan menanggung dosa. So anak kita yang tak semayang, anak kita yang tak puasa bila dah macam umur baligh, maka dia akan menanggung dosa. Sebab hari ni takut bila kita tengok anak-anak muda kita sangat banyak yang meninggalkan solat. Ini adalah data yang dikeluarkan oleh Institut Kefahaman Islam Malaysia. IKIM dikeluarkan kajian, 80% daripada umat Islam di Malaysia yang ulul ahlam wa nuha, yang baligh dan berakal, maksudnya yang dah baligh ni, yang kita dah bincang ni, yang mana solatnya 80% yang tak sempurna 5 waktu. Maksudnya ada 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak ni mungkin dia semayang 2 saja, 3 saja, 4 saja atau 1 saja, atau tak semayang langsung. Kalau kata 80% daripada 32 juta rakyat Malaysia, kita bahagikan 60% adalah Islam, mungkin 22 juta. Kalau ada 22 juta rakyat Malaysia yang beragama Islam, kalaulah 80% yang tak semayang, maka tuan-tuan ada lebih kurang 16 ke 17 juta orang yang meninggalkan solat. Tuan-tuan boleh bayangkan, inilah golongan dan angka-angka yang nanti kita akan tengok dalam Isra' dan disebut dalam kitab Jam'ul Fawaid, yang Nabi kata, aku melihat orang yang paling banyak diazab oleh Allah adalah golongan orang-orang yang meninggalkan solat. Baik, yang baru masuk alhamdulillah ada 200 orang lebih. Muhammad Zafri, Bob bersama kita, Nur Amirah, Muhammad Kamil ada bersama kita, dan ramai yang lain lah. Bantu untuk share dan sebarkan pada sahabat yang lain. Maka 80% orang meninggalkan solat. Maka hak ni masalah lah. Sebab tu perbincangan dalam bab meninggalkan solat ni satu hukum ataupun dosa yang sangat besar. Malah ada perbahasan dalam kitab, kita dah bincang dah pada kuliah kita yang pertama, yang kedua hari itu, berkaitan siapa yang tinggal solat dengan sengaja boleh jatuh hukumnya kafir. Maksudnya dia tahu kata solat tu wajib, dia kata saja tinggal biar pi saja biar pi, boleh jatuh hukumnya kafir. Maka hati-hatilah kat situ tuan-tuan. Sebab tu saya rasa bab akidah, saya selalu pesan, bab akidah kena selalu jaga. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita iman bertambah dan berkurang itu mungkin biasa. Kadang kita kuat, iman bertambah, kita lemah, iman berkurang. Tetapi yang lebih kita takut adalah saat iman kita keluar dan masuk. Time kita nak guna agama, kita ambil. Time kita tak mau guna, kita lempak tepi. Maka hati-hati dalam bab tu. Saya pesan untuk diri saya juga dan juga untuk keluarga saya, mudah-mudahan. Baik, yang pertama disebut tanda-tanda baligh, ada 3 perkara. Musannif kita, Syekh Salim, dia membahagikan dalam kitab Safinatun Najah, mengatakan bahawa dalam mazhab Syafi'i, tanda-tanda baligh itu ada 3. Dia kata, ustaz ni kami dah bapa orang, mak orang kena belajar bab baligh juga. Ya, kena. Sebab kadang-kadang kita terlepas pandang dan mungkin kita tak faham macam mana cara nak menyampaikan kepada anak. Maka sebab tu kena kita just rewind ataupun patah balik. Kadang-kadang ilmu asas ni kita terlepas pandang. Baik, yang pertama disebut tanda-tanda baligh. Sesuatu itu dianggap apabila tanda, disebut dengan makna tanda-tanda itu sendiri. Yang disebut dengan Allahumma shalli alaihi telah sampai, apa makna baligh? Baligh itu adalah telah sampai had mukallaf. Mukallaf tadi kita bincang apa? Orang yang tertaklif dengan hukum-hukum syarak. Tulis dulu. Apa makna mukallaf? Mukallaf ini adalah orang-orang yang telah dibebani dengan hukum-hukum syarak. Itu makna mukallaf. Iaitu tanda-tanda baligh ada 3 untuk perempuan dan 2 untuk lelaki.
Tanda-tanda balik ni 3 yang ada pada perempuan, 2 ada pada lelaki. Baik dia kata apa? Tidak semestinya untuk dianggap balik mesti daripada 3 tanda ini. Maksudnya tak perlu wajib kena ada tanda ni pun, kadang-kadang ada daripada alamat yang lain yang menjadikan seorang itu dah balik. Jika sudah ada salah satu daripada 3 tanda tersebut, maka ia sudah memadai. Nanti kita akan sebutkan 3 tanda, 3 pada lelaki, 3 pada perempuan, 2 pada lelaki. Dan musannif kata apa? Dia kata kalaulah tanda-tanda ni tak ada sampai 3-3 pun, ada satu je pun, dah memadai. Dah cukup untuk syarat kata dia dah balik. Yang pertama di antaranya apa? Dia kata iaitu tepat berumur. Di antaranya dia kata iaitu tepat pada umur 15 tahun. Tepat pada umur yang pertama daripada tanda-tanda balik itu iaitu tepat berumur 15 tahun mengikut tahun Hijriah. Yang ini bermula sejak lahir, yakni keluar mula daripada hari lahir dia, birthday dia bila, maka dikira mengikut tahun Hijriah. Apa perbezaannya? Ada 2. Yang pertama tahun Masihi, yang kedua tahun Hijrah. Apa perbezaannya? Baik, perbezaannya tahun Hijriah kiraannya tidak sama dengan tahun Masihi. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, kalau kita tengok raya kita setiap tahun dia makin awal 2 minggu, makin awal 10 hari, makin awal 10 hari, makin awal 11 hari. Sebab kan raya kita tak ikut tahun Masihi, kita ikut pada tahun Hijrah. Kita tak panggil bulan kita akan berpuasa ataupun kita akan raya pada bulan Jun. Kita tak raya macam tu, kita raya mengikut daripada tahun Hijrah. Bila tahun Hijrah, dia ada kiraannya tahun Hijrah, berapa bilangan tahun Hijrah atau disebut dengan tahun Qamariyah bersamaan dengan 354 hari. Tulis. Tahun Hijrah ataupun tahun Hijriyah ataupun Qamariyah 354 hari 8 jam 8 minit. Tahun Hijrah kiraan dia adalah 354 hari 8 jam dan 8 minit. Itu adalah kiraan tahun Hijriyah ataupun Qamariyah. Adapun pada tahun Masihi dikira 360 hari. Untuk tahun Masihi dikira 360 hari. Maksud situ ada perbezaannya. Sebab tu yang raya makin awal. Dulu saya ingat waktu saya kecil-kecil, raya bulan 12, seronoklah. Sebab cuti sekolah panjang. Lepas tu dia kuih turun. Maksudnya kuih tua lah. Kita pun dah 30 tahun dah. Sekarang raya jadi bulan 5. 10-15 tahun ke depan raya akan jadi bulan 1. Lepas tu balik bulan 12 balik. Bila nak balik bulan 12? Umur saya mungkin waktu tu 45 tahun lah. Tempoh masa dia nak sampai tu. Maka kena faham mengelak, tahun dia ada 2, tahun Hijrah dan tahun Masihi. Apa perbezaan pada 2 tahun ini? Baik, kena ingat. Tahun Hijrah mengambil permulaan tarikh baginda Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Jadi permulaan pada kiraan kalendernya adalah pada tarikh Nabi berhijrah tu. Sedangkan Nabi waktu tu, ketika Nabi berhijrah, Nabi berumur berapa? 53 tahun. Waktu Nabi hijrah. Baik, adapun tahun Masih dikira daripada tarikh lahir Nabi Isa alaihissalam. Tarikh lahir Nabi Isa alaihissalam. Sebab tu disebut dengan Masihi, yakni tahun Al-Masih itu adalah gelaran kepada Nabi Isa alaihissalam, Al-Masih. Jadi hak tu di antara asal usul je lah. Untuk kita faham, kita duduk sebut je sebelum ni. Tahun Masihi, tahun Hijrah, tahun Masihi, tahun Hijrah. Tak tahu ketahuan punca. Malam ni kita dah tahu dah. Alhamdulillah, satu ilmu baru. Maka yang pertama ketika berumur 15 tahun, sama ada mengikut daripada tahun Hijriah ataupun Qamariyah. Yang kedua, tanda-tanda di antara baligh itu, seseorang dianggap sudah baligh jika mencapai umur 15 tahun sama ada Hijrah ataupun Qamariyah, jika sebelumnya ada tanda-tanda baligh seperti keluar air mani ataupun ketika keluar darah haid ataupun berubah suara. Bagi lelaki berubah suara. Daripada suara halus budak-budak suara dia ada suara budak-budak, suara tak pecah tu. Dia main tiba-tiba jadi garuk, suara dia tiba-tiba jadi besar, suara dia tiba-tiba jadi berubah suara. Itu di antara tanda-tanda sudah baligh.
Ada orang yang mungkin kotak suaranya tak sama. Ada orang yang memang suara dia memang macam tu je lah. Memang ada seorang yang jenis halus-halus ataupun ada seorang yang budak-budak ni yang suara dia mungkin agak besar sikit. Maka sebab dia letakkan itu di antara salah satu tanda sahaja. Ataupun tubuh badannya akan berubah. Di antaranya pada orang perempuan biasanya punggungnya makin membesar ataupun dadanya semakin membesar, maka itu di antara tanda-tanda daripada baligh dan lain-lainnya. Adapun ini dalam mazhab Syafi'i 15 tahun. Adapun pada mazhab Hambali ada pendapat, ada khil yang mengatakan baligh itu pada umur 18 tahun. Baik, yang seterusnya dia kata apa lagi? Di antara tanda-tanda untuk daripada tanda-tanda baligh itu, di antaranya dia kata apa? Kepada seseorang itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia kata hikmah. Yang kedua disebut bermimpi. Kan tadi sebut 3 tanda. Yang pertama adalah ketika umur. Umur itu adalah tanda dia. 15 tahun daripada Qamariyah ataupun disebut dengan Hijriyah. Tanda-tanda yang kedua, yakni bermimpi. Keluar air mani bagi lelaki dan perempuan yang berumur 9 tahun. Bagi lelaki tak kisah umur apa, perempuan biasanya disebut dengan 9 tahun. Baik, disebut. Kenapa umur akhir balik ialah 15 tahun hijrah? Ada dari segi syarahnya. Yang pertama disebut antara hikmahnya ialah ketika berumur 15 tahun hijriah, seseorang telah layak untuk berkahwin. Isu dia bila dia dah baligh, maka dia dah layak berkahwin. Maka di sini timbulnya persoalan, dia kata macam mana baginda Nabi SAW berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Ketika tu Aisyah berumur, dalam riwayat kata 9 tahun. Ketika Nabi berkahwin dengan Aisyah pada umur 9 tahun, Nabi tidak bersama duduk dengan Aisyah. Aisyah masih bersama duduk dengan ayahanda beliau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kena faham, orang dulu-dulu tak sama macam orang sekarang. Tok saya. Nenek saya kahwin pada umur 12 tahun. Tok saya berumur waktu kahwin tahun zaman 40-an, zaman 40-an. Zaman 40-an, 30-an tu tok saya kahwin berumur 12 tahun. Tapi kematangan dia bukan macam umur 12 tahun sekarang. Budak 12 tahun sekarang duk main TikTok lagi, duk buat breakdance gogek-gogek tu kan. Tak. Tapi mereka ni 12 tahun tu dah matang dah boleh memasak. 12 tahun tu dah lain. Cara kematangan dia berfikir tu pun dah lain. Apatah lagi dia hidup zaman perang dunia. Tok saya hidup zaman perang dunia pertama lagi tu. Zaman perang dunia pertama, perang dunia kedua. Jadi cara kematangan dia adalah berbeza daripada orang lain. Baik, sama ke Azila Zain kita pun sama, masya-Allah, orang kuat dalam Ratu Jamu Malaya, GRM. Jamu Ratu Malaya. Baik, masya-Allah. Ahlan wa sahlan. Jadi disebut antara hikmahnya maka layak berkahwin. Akan timbul kegarahan bila orang yang dah berumur, yang dah orang baligh ini, sama ada lelaki atau perempuan, biasanya dia dah mula ada syahwat. Sebab tu dulu kalau kita tengok, saya ingat waktu saya kecil-kecil, waktu umur 11, 10 tahun tu kita main masak-masak lagi. Duk main pondok-pondok lagi di sekolah kan. Sekolah saya dekat dengan dalam kawasan Bendang. So kami pergi sekolah tu ada orang yang suka letak ngai, letak pancing. So bayangkan keliling tu adalah sawah padi, so ada ikan banyak dan sebagainya. So dapat kami memang masak-masak tu pakai ikan betul tuan. Tak mengingat pakai ikan menan ni kan, pakai ikan betul sebab memang kawasan tu ada ikan haruan, ikan puyuh, ikan sepat, semua tangkap buat tu lah, buat main pondok-pondok. Tapi waktu tu tak ada syahwat, kita main tu memang pondok-pondok, main kahwin hang aku nganduk kawasan tu letak. Ni seorang dia punya pengapit, ni pengapit dia. Kahwin. Tapi tak ada syahwat. Kita sekadar main seronok-seronok tu lah. Main lawak aku apa semua. Tapi budak-budak sekarang tak dia advance sikit dah. Budak-budak sekarang kalau umur 10-11 tahun main kahwin-kahwin, pakai tuan-tuan 9 bulan lagi boleh anak pondok lah seorang. Dah berbeza dah sekarang. Sebab tu para ulama menggariskan ketika masuknya umur baligh ataupun sinonim pada umur 14-15 tahun ni, dia dah mula ada syahwat. Tengok tu dia tengok, dia mula nak syahwat. Sebab tu ilmu pendidikan tentang tanda-tanda baligh ini wajib diajar kepada anak-anak. Sebab tambah-tambah cabaran ke atas mereka hari ni. Contoh saya kata dia tengah scroll Facebook. Tengah duk scroll Facebook, kadang-kadang keluar iklan-iklan seksi. Iklan baju dalam, seluar dalam. Maka kita faham bila keluar iklan-iklan macam tu akan datang
Kita bimbang timbulnya syahwat pada dia. Akan timbulnya keinginan yang pelik-pelik. Tersebut kata anak kita yang bapa orang ni pun bila keluar iklan-iklan macam tu, kadang-kadang kita tertengok juga. Biasa sebab iklan-iklan yang berbentuk macam tu, biasanya model-model dia confirm lah yang muda-muda. Takkan iklan baju dalam yang jadi model ni umur 80, tengok lembek, gigi pun tak ada. Ada. Biasanya adalah orang yang muda-muda. Dan biasa dia ambil model yang cantik-cantik. Jarang kita tengok muka pecah rumah, tak ada. Biasanya model-model yang muka cantik-cantik lah. Jadi kat situ akan membangkitkan syahwat. Kalau kita pun diuji benda yang sama, apatah lagi pada anak-anak kita. Sebab tu kena ajar kepada mereka panduan-panduan tu. Bukan nak suruh mereka buat, tapi untuk mereka tahu dan mereka kenal. Meningkat selera makan dan ingin hidup selesa disebut dengan tabassut. Tabassut ni dia nak a better life. Sebab tu masalah pada saya waktu buat tesis saya dulu, waktu degree, saya menulis berkaitan dakwah kepada kumpulan sasar berumur 15 dan 16 tahun ini. Masalah daripada dapatan kajian dia, memang mereka ini adalah fasa yang dia nak berubah alam. Daripada alam rendah nak pergi kepada alam remaja dia, maka di sinilah yang berlaku punca banyak masalah. Di sini berlaku punca banyak masalah. Sebab nak berubah alam ni. Dia panggil BBNU. Tulis BBNU. Budak-budak baru nak up. Budak-budak nak baru nak up kan. BBNU. Budak-budak nak baru nak up ni kan. Sebab apa? Dia orang ni baru-baru nak kenal dunia. Waktulah nak mula merokok. Waktulah nak mula nak cari awek. Kadang-kadang saya tanya. Sebab saya terlibat dengan program motivasi untuk budak-budak sekolah. Saya tanya kat mereka. Bila ni, kenapa kamu ada awek? Kenapa ada balak? Orang lelaki dia panggil awek, orang perempuan dia panggil balak. Maksudnya pada lelaki dia panggil balak lah. Saya pun tak tahu siapa mana asal usul sanad kata balak tu. Balak tu macam pelik pula tuan-tuan. Bila kita dengar pun macam balak tu kayu balak kan. Tapi tak dia panggil balak. Tak apalah, balak pun balak lah. So, dia kata, Ustaz, kami ni bukannya nak sangat. Tapi dia jadi satu macam challenge. Kalau muda tak ada ni kira macam cak ayam lah. Kira macam reject barang reject lah. Orang lain ada markah, orang lain ada gewe, orang lain ada balak, tiba-tiba kami tak ada. Dan bila saya tanya secara personal lah, dan dia pun jawab, budak-budak pun alhamdulillah mereka sebenarnya dia losing some kasih sayang kot. Jadi kat situlah ruang-ruang loophole yang berlaku. Sebab tu mak ayah ni tolong treat anak kita macam sahabat kita. Tanya dia, sembang dengan dia, ajak dia pergi makan one by one, sembang dengan dia apa keinginan dan sebagainya. Sebab hari ni bila berlakunya benda macam ni, dia jadi satu bentuk benda yang biasa. Dia panggil neutralisasi. Neutralisasi ni contohnya gini tuan. 10-15 tahun yang lepas, kalau LGBT itu kita tak pernah dengar pun sebutan dia. Contoh saya kata 15-20 tahun yang lepas, LGBT. Kita pernah dengar tentang LGBT dulu. Kita tak tahu pun. Kita tahu adanya gay, adanya homoseksual. Kita tak tahu wujudnya komuniti yang disebut dengan lesbian, gay, transgender, bisexual. 15-20 tahun lepas. Dan kalaulah wujudnya macam ni pun, dia dikira sebagai satu aib yang besar. Kalau ada orang yang jenis ubah kemaluan dia ataupun dia ni laki jadi perempuan, dia panggil pondan. Perempuan jadi lelaki dia panggil apa? Tomboy ataupun dia panggil pengkit. Maka kalau wujudnya golongan-golongan macam ni, dulu ni kira aib besar dan dia tidak dibanggakan. Tetapi berbeza hari ni, benda-benda yang macam tu dia jadi benda yang membanggakan ataupun benda-benda yang jadi tak ada masalah. Dia kata hak asasi manusia. Malah ada sebahagian dan segelintir daripada kalangan kita orang yang menyokong secara tak langsung. Contohnya kita tengok Mua, tahu Mua? Makeup artis yang dia duk make up muka dia. Dia duk make up, dia lelaki tapi dia make up. Dia make up muka dia bagi nampak macam perempuan. Tuan-tuan dengar bergelak, hukumnya haram dan berdosa besar. Hukumnya haram dan berdosa besar. Tak salah profession dia sebagai Mua, sebagai seorang lelaki. Tetapi ingat, ada banyak batas-batas syarak yang dia kena jaga. Contohnya, jangan bersentuhan dengan perempuan. Dia kata, Ustaz, habis saya mau nak buat. Carilah kaedah macam mana pun. Hari ni orang boleh buat live Zoom meeting. Menteri pun hari ni buat Zoom meeting. Takkan kamu tak boleh buat. Kalau kamu nak kekal sebagai profession kamu, buat macam tu lah. Dia kata, Ustaz, tapi saya pakai sarung tangan. Tak boleh juga sebab ikhtilat. Baik, contoh kalau nak make up orang, dia kena duduk menghadap muka. Tuan-tuan bayangkan duduk make up muka orang menghadap macam tu. Takkan tak ada syahwat langsung. Dia kata, Ustaz, saya tak rasa apa. Kalau tak rasa apa dua. Tak pertama gay, yang kedua mati pucuk.
Sebagai seorang lelaki yang normal mungkin ada benda rasa. Maka hati-hati, sebab tu Islam kata carilah banyak lagi kerja lain. Kalau kita mungkin nak juga jadi sebagai konsultan. Kita ajak orang cara make up, biar dia make up perempuan sama perempuan, laki sama laki, kita jadi konsultan. Kita ajak dia. Oh, hang kena buat eyeshadow macam ni. Gencu kena buat atas bibir sikit baru nampak kemas. Tak boleh, bibir tu dah mainstream dah. Tapi buang pergi atas bibir ni, buang pergi kena hidung-hidung, baru kemas dia kata. Kita jadi konsultan yang ajar orang cara make up. Tolong hati-hati sahabat-sahabat yang tengok malam ni. Kadang-kadang kita tengok akidah kita cukup untuk dibeli dengan duit RM10, RM20 atau pak. Dia buat live, dia kata okay guys, kita buat malam ni challenge, siapa yang top up, siapa yang share live I, lepas tu dia tag 5 orang kawan, nanti I bagi top up RM10. Top up RM10 tuan-tuan. Sanggup share benda-benda yang melibatkan benda yang haram. Maka tolong hati-hatilah dalam bab ni. Kadang-kadang kita mungkin rasa benda tu biasa, tapi ingat benda tu haram dan berdosa besar. Nabi larang perbuatan yang lelaki menyerupai perempuan ataupun perempuan menyerupai lelaki, itu benda yang jelas adalah haramnya. Yang mana pernah buat kita tinggalkanlah, nak buat macam mana kan. Maka sebab tu dia panggil neutralisasi, dan hari ni benda tu jadi biasa. Sebab tu kadang-kadang kita tengok share sampai RM10,000, RM15,000. Nak bagi 100 ya 100 tu tak apalah dia bagi, tapi 100,000 orang yang akan menanggung dosa daripada asbab benda kemungkaran yang disebarkan. Allah sebut dalam Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat surah Al-Imran ayat 104. Allah kata wal takum minkum, ada sebahagian daripada kalangan umat yang mereka ini mengajak, menunjukkan ke arah ajak buat benda yang baik dan tinggalkan benda yang haram. Dan Allah janji mereka ni adalah orang-orang yang berjaya. Maka sebab tu dalam bab ni kena ajarkan anak-anak sebelum umur baligh, ajarkan mereka apa itu tanda-tanda baligh agar mereka ni bersedia untuk masuk pada fasa tersebut. Dan dia kata apa lagi? Ia akan menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang kadang-kadang tidak baik dan khulu ataupun disebut dengan melampau. Bila anak kita tak tahu perubahan berlaku dalam hidup dia daripada fasa kanak-kanak kepada fasa yang disebut dengan baligh, maka kalau dia tak tahu, maka di situ akan berlakunya, dia panggil, saya tak erti sebut sama ada shock culture atau culture shock. Dua itulah. Kejutan budaya akan berlaku dalam hidup dia. Di sini yang akan balik lagi masalah. Ada satu kajian yang dibuat oleh satu pusat pemulihan akhlak di Kedah. Saya terlibat secara langsung dengan pusat tersebut. Mereka minta bantuan dari segi kaunseling untuk budak-budak. Sebab bukan saya pakar dah, tapi saya agak okey sikit lah dengan anak-anak muda ni. Kita agak selesa, anak muda pun selesa dengan kita. Saya main game dengan budak-budak tadi. Petang tadi pun saya sempat main game. Saya online dengan Kokom. Kami main game di main Dota pagi tadi, petang tadi. Dan saya masih main game. Saya beritahu pada saya game tu bukan berdosa apa. Macam game ni macam hobi lah. Ada orang minat main bola, ada orang minat memancing, ada orang minat main kereta, ada orang minat main motor. Saya minat main game. Tuan-tuan sebutlah game apa, insyaAllah saya main. Main game bola, saya main PES, saya main Mobile Legend. Mobile Legend ni saya tak main, tapi saya main Marvel, Dota, Counter Strike, COD, COC, semua main. Main tapi kita jangan berkiblatkan pada mainan tadi. Tapi main tu atas unsur-unsur dakwah, kita bawa orang. Dan saya pernah buat, saya ingat dalam WhatsApp ni masih ada grup dulu waktu COC kami ada. Saya buat satu clan, nama clan tu adalah Geng Kuliah Agama, GKA. Dalam geng kuliah agama ni sambil main game tu kita bawa elemen dakwah lah. Tu saya duduk Mesir, saya ada khabar kamal. Ramai kan ustaz-ustaz yang main. Tapi kita faham lah waktu mana kena solat, waktu mana ni, waktu ni. Kita letakkan batas-batas di situ. So sama dengan anak, kita letakkan kefahaman kepada dia agar dia tidak hulu, dia tidak melampau-lampau dalam satu-satu benda. Bila saya terlibat dengan satu pusat pemulihan ni, dia kata apa? Dia kata ustaz ni satu kajian, dia tunjuk data tu, data bertulis. Saya terkejut kan. Dia kata ustaz tahu tak, daripada 10 budak sekolah menengah berumur 16 dan 17 tahun yang kita ambil secara rambang. Maksudnya dia ambil 10 orang secara rambang. Ni Malaysia ni anak-anak Melayu. Cerita dia ni bukan di Eropah. Di Eropah is normal. Umur 18 tahun dah tidak virgin itu normal. Tidak darah itu biasa. Dan pada orang Eropah, ni saya tanya sendiri. Driver bas kami baru ni waktu bulan 10 itu, driver bas kami dia adalah bekas askar dan dia komando dalam askar. Dia kata apa? Dia kata it's normal for us untuk let
go our daughter when they are coming to 18. Dia kata itu biasa pada anak umur 18 untuk bagi dia duduk dengan boyfriend dia. Dan dia kata agak pelik, dia kata is rare, agak pelik pada seorang anak perempuan dah umur 18 tu yang masih dara atau anak lelaki yang masih teruna. Itu adalah budaya mereka, tapi Islam tidak benarkan, haram dan dosa besar dan merosakkan nasab. Tapi budaya itu telah masuk pelan-pelan kepada anak-anak bangsa Melayu Islam kita ni. Dia kata apa? Daripada 10 orang yang diambil secara tidak Allah SWT 10 orang yang diambil secara rambang, dia kata 7 orang yang pernah melakukan hubungan seks ni. Saya kata data tu valid ke? Dia kata ustaz ya. Mula-mula dia ambil 10 orang, lepas tu dia kata macam biar awak data tinggi sangat, dia ambil 100 orang sekolah menengah ni. Memang dia kata majoriti yang telah pun buat hubungan luar daripada nikah ni. Mana? Maka bila saya dengar tu saya kata biar betul, saya kata punca-punca sebab apa? Dia pun ceritalah. Di antaranya punca-puncanya sebab depa ni dia panggil kejutan budaya. Mak ayah tak pernah cerita tentang benda-benda itu, maka bila depa main satu peringkat, dia main keinginan dia main rasa syahwat dan sebagainya, maka depa buat. Dan dia kata yang paling mendukacitakan sebahagiannya mereka ini melakukan hubungan luar nikah ini bukan dengan pasangan yang mereka cintai. Kadang-kadang depa buat sebab kawan-kawan nak try. Habaq kawan dia cerita aku macam ni, so dia pun nak try, maka nak try tu maka dia buat. Ni betul hati-hatilah. Sebab tu tanggungjawab kita berat hari ni tuan-tuan. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata la taqumu hatta yafidhal mal wa tazharul fitan. Akan timbul satu zaman kepada kita nanti, zaman yang wa tazharul fitan, zaman yang fitnah ni sangat banyak dan sangat luar biasa untuk kita nak kawal. Dan saya pada tahun 2017 kita pernah buat satu tangkapan. 2017 kita buat tangkapan di Sungai Petani, seorang budak berumur 15 tahun yang ditangkap baru lepas berzina. Dan bila kita tanya dekat dia, saya kata berapa kali dah zina? Dia kata ustaz ni kali pertama. Saya kata jangan duk tipu. Dia kata betul ustaz, ni memang betul kali pertama kami jumpa. Kami tak pernah jumpa sebelum ni. Dan dia tunjuk bukti. Saya tak minta pun, dia tunjuk bukti tu, ustaz tengok ni kali pertama kami jumpa. Dia tengok pada mesej tu memang nampak kali pertama. Jumpa di City Square, baru nak beritahu pakai baju warna apa, ambil selfie gambar pakai bag apa. Memang daripada conversation mereka itu memang kali pertama mereka jumpa. Dan dalam keadaan kali pertama jumpa itu terus berzina. Saya kata macam mana hampa boleh jumpa? Hampa satu sekolah ke? Tak. Hampa duduk satu kampung tak? Mereka duduk daripada Jeniang. Jeniang tu kawasan yang agak dalam sikit lah. Dekat dengan Sik. Dia Jeneri. Dia duduk kawasan Jeneri. Maka dia datang ke Sungai Petani semata-mata untuk dia berzina. Maka saya kata hampa kenal macam mana satu kampung? Tak juga. Kami kenal melalui aplikasi. Dia kata aplikasi WeChat. Dia kata ada satu aplikasi di WeChat ni dia panggil Sheikh. Saya pun dia ajak saya. Dan saya bukan nak suruh tuan-tuan buat benda tu, tapi wujudlah. Saya rasa aplikasi tu dah outdated. Dan saya sebut pun tuan-tuan cari pun tak okey dah sebab dia dah 3-4 tahun. Maksudnya dia tunjuk kat saya cara guna WeChat tu. Bila download, maka tuan-tuan duduk, saya contoh fasa sekarang kan. Tuan-tuan boleh, masa ni Facebook pun dah buat benda tu. Tuan-tuan boleh detect orang-orang yang duduk di kawasan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh filterkan dia. Macam tuan-tuan buat ads, kan tuan-tuan boleh filterkan tuan-tuan nak orang yang interestnya apa, orang yang macam mana, jantina apa, umur berapa. Dia boleh allocate, kita boleh targeting dia. So dalam WeChat dulu 4-5 tahun lepas dia ada nama dia Sheikh tu. Bila tuan-tuan boleh search, saya duduk di kawasan Sungai Petani. Jadi apa yang saya nak cari markah. Contoh saya nak cari markah seorang umur 23 tahun. Nah saya nak cari contoh yang apa jadi isu pula. So saya pun buat carilah 23 tahun. Umur 23, kulit putih. Sebab saya dah kulit hitam, tak maulah hitam juga, lagi hitam legam pula. Jadi saya ambil yang kulit putih. Nak yang macam mana? Saya nak ciri-ciri dia macam ni, saya senaraikan. So, Sheikh, kita kena Sheikh. Dia tunjuk. Sheikh, dalam kena tangkap dia tunjuk Sheikh. Lagi banyak Sheikh, lagi banyak akan keluar filter. Dan dia boleh letak dalam radius berapa kilometer. Saya terkejut. Masya Allah, canggihnya zaman waktu tu 2016-2017. So, keluarlah. Maklum. Kalau dia nak tuan-tuan letak umur 23 tahun, maka dia akan tapih. Dia tapih. Yang seronoknya dia tapih. Kalau umur 80, maklum disqualify. Yang kulit cerak gelap sikit kena keluar. Yang beragama lain keluar. Yang bangsa lain keluar. Dia akan filter sampailah dia ada shortlisted dia. Sampailah shortlisted, keluar. Kita pun pilih. Tengok. Lepas tu adalah ayat-ayat kita boleh tulis. Ayat-ayat dia panggil ayat-ayat power lah. You know me, I know you ke apa dah. Ayat-ayat yang membuatkan mungkin
orang mula nak berkenalan. Maka mereka berkenalan hanya melalui aplikasi itu sahaja, menjadikan sampai peringkat zina. Maka hari ni dah advance 4-5 tahun sekarang, saya yakin teknologi yang ada sekarang jauh lebih berbahaya. Contohnya kalau kita tengok baru-baru ni isu tentang sugarbook. Oh, menangis tuan-tuan, takut kita tengok. Kerana dia panggil pelacuran moden, pelacuran berlesen. Lepas tu benda-benda macam ni tolong jaga, bagi peringatan kepada anak-anak masing-masing lah. Tanggungjawab semua lah. Boleh tuan-tuan, saya merayu kepada tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah dan kawan-kawan semua yang lain mungkin ada daripada kalangan kita yang belum berkahwin, hati-hati. Kenapa Islam mengharamkan zina? Sebab dia merosakkan nasab. Nasab kita akan rosak. Lepas tu kalau kita tengok pengalaman, saya tengok biasanya orang yang terlibat dengan zina, maka rumah tangganya akan jadi sangat masalah kalau dia tak bertaubat nasuha. Sangat masalah. Saya bila mengajak tuan, saya mengajak dah hampir 10 tahun kan, mengajak Masjid Hura, memang banyaklah masalah-masalah cerai ni. Masalah rumah tangga. Dan baru ni ada satu kes di Shah Alam, ada seorang sahabat kita, dia merayu, dia jumpa lah orang yang menangis-nangis, dia telefon dia, ustaz, dia kata saya dalam fasa nak cerai talak 3 dah. Sebab dia dah cerai 2 kali, jadi talak kedua, so lagi satu cerai talak 3. Dalam keadaan fasa penceraian. Maksudnya dia ada ruang untuk dia nak rujuk balik cerai dari itu. Panjang cerita dia. Maka bila dalam fasa bercerai tu, cerai talak 2 tadi, isteri dia, bekas isteri dia ni berzina dengan orang lain pula. Oh, jadi kalut. Bila cek balik, dia kata, betul ustaz, sebelum berkahwin pun saya pernah zina. Tuan-tuan tengok, Allah balas. Maka sebab tu Allah sebut dalam Quran, lelaki yang baik untuk perempuan yang baik, lelaki yang jahat untuk perempuan jahat. Dia kata, macam habis macam mana pula? Habis kami jahat ni terus jadi jahat tak? Bertaubat kepada Allah, kamu akan jadi orang yang suci daripada perbuatan dosa. So, kita semua pernah buat silap, saya yakin saya pernah buat silap, tuan-tuan buat silap, kita pakai minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Kita dah bincang dah kan 2 hari yang lepas tentang syarat-syarat bertaubat. Kita dah bincang dah, cuba tengok balik. Dengar balik tajuk tu, apa syarat-syarat untuk nak bertaubat. Agar tidak kita buat kesilapan yang sama berulang kali. Jadi benda-benda yang macam ni tolong hati-hati. Sebab kita takut tuan-tuan, sebab kita ni pahala tak banyak, maka jangan ditambah dengan dosa. Maka bagi peringatan kepada anak-anak. Fasa yang paling baiklah sekarang tuan duduk dengan anak-anak malam ni, tuan cerita tentang bahayanya bila duduk terlibat dengan zina. Bahayanya bila terlibat dengan ni. At least anak kita dah dapat pengetahuan awal. At least tuan-tuan boleh mengurangkan probability, kebarangkalian agar benda tu berlaku. At least anak kita tuan-tuan tahu adanya penyakit sifilis, adanya penyakit ada penyakit ni. Boleh sebut, adanya penyakit yang boleh teruk, HIV, adanya sampai HIV peringkat kepada AIDS. So at least anak kita dia mula beringat. Sebab banyak daripada bancian yang kita buat bila anak-anak ni terlibat dengan zina, sebab mereka tak tahu pun apa-apa berkaitan benda yang nak diterangkan. Mereka tak tahu pun implikasi, kesan apa yang mereka buat. Sebab tu mereka terlibat. Sebab tu nak salahkan anak-anak muda is no, sebab dah disebut dalam kitab ni beberapa ratus tahun lepas dah cerita dekat kita. Sebab kalau tak cerita tentang tanda-tanda baligh, maka mereka akan hulu. Mereka dah masuk pada peringkat melampau, sebabkan mereka dia panggil kejutan budaya berlaku dari segi mereka punya kehidupan. Dulu tengok orang perempuan tak rasa sangat, tiba-tiba tengok jadi macam dia rasa lain. Maka benda-benda macam ni yang perlu kita ambil sebagai bentuk peringatan. Dan sebab itulah ikatan taklif, ikatan syarak ada dalam agama kita. Islam bukan agama yang menghalang, tetapi Islam agama yang memberi jalan. Islam bukan agama yang dihalang semua benda, sampai kepala semua benda nak tak. Tapi Islam adalah agama yang memberi jalan. Ketika Islam mengharamkan zina, Islam membenarkan pernikahan. Ketika Islam mengharamkan kita bersentuhan laki perempuan yang mahram, yang bukan mahram, maka Islam membenarkan dengan cara ikatan pernikahan, maka boleh pegang. Bukan kata nak cubit pipi, nak tokok pipi pun boleh dah. Maka itu Islam. Islam tidak membenarkan riba, tetapi Islam membenarkan jual beli. Islam Islam mengharamkan sesuatu, maka ada cara yang Islam membenarkan. Sebab tu Islam bukan agama yang menghalang. Bersama kita juga ni ada seorang sahabat kita, Abang Syuaib. Ni Tok Bomo terkenal di Nusantara Sungai Petani ni, insya-Allah. Baik. Dan disebut dalam kitab Majmu'. Jilid yang ke-14 muka surat 171. Berkaitan kenapa hikmah akhir balik itu disebut pada umur 15 tahun.
Baik, di antaranya syarat dia kata apa lagi? Syarat yang kedua dalam bab baligh itu adalah ihtilam. Apa makna ihtilam? Berasal daripada hulmun. Makna hulmun adalah bermimpi. Di antara tanda-tanda pada baligh itu ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan datangnya mimpi. Biasanya ini adalah pada orang lelaki. Bila dia mimpi, dia sebut dengan, kalau kita ni sebut dengan mimpi basah lah. Yang dimaksudkan di sini adalah mimpi yang bersetubuh sehingga kan keluarnya daripada air mani. Ataupun disebut dengan 9 tahun. 9 tahun ini adalah 9 tahun pada perempuan. Sebab perempuan dan lelaki balighnya tidak sama. Ada orang perempuan yang kadang-kadang umur 9-10 tahun pun dah datang haid. Itu kena faham bergelak lah. Ni kena faham. Dia nampak macam lok-lak sikit tapi kena faham. Kalau tak cerita dia akan jadi. Imam An-Nawawi sebut dalam kitab dalam kitab dia. Imam Nawawi kata apa? Air mani lelaki yang sihat adalah air yang berwarna putih. Ini faham gelak. Bukan nak lucah ke apa, tapi kena tahu. Saya yakin dalam bab ni kadang-kadang sensitif. Saya pun mula-mula bila baca kitab ni, waktu tu muda-muda lagi lah, umur awal 20-an. Bila baca kitab ni tuan jadi malu lah tuan. Bila nak sebut bab ni. Tapi dah anak 4 orang dah tuan-tuan, dan benda ni kena tahu. Benda ni kena tahu dan kena ceritalah kat anak kita. Imam Nawawi kata air mani lelaki, dan nanti kita akan cerita perbezaan apa itu air mani, apa itu air mazi dan apa itu air wadi. Ada 3 perbezaan. Mani, mazi, wadi. Baik, dia kata apa? Air mani lelaki yang sihat adalah air warna putih, disebut dengan ma'u abyad. Ma'u abyad ni warna dia warna putih. Dan dia kental, dia kental, dia bukan cair. Disebut dengan sakhinun. Sakhinun ni makna kental. Seperti putih telur ayam. Kata Imam Nawawi, dia kata dalam kitab dia, mestilah ma'un abyad. Itu yang sihat. Dan sakhinun. Sakhinun dia kental, yang seperti putih pada telur ayam. Keluar secara kuat. Disebut dengan tadafukhun. Tadafukhun ni maksudnya keluar tu, dia keluar terus. Itu adalah yang sihat. Dan dia keluar tu dalam keadaan bersama dengan syahwat. Terasa nikmat ketika keluar dan menyebabkan lemah anggota badan. Makna pada tanda seorang lelaki sihat. Bila maksudnya apa? Kenapa Imam Nawawi cerita benda ni? Adakah sebab Imam Nawawi lak? Tak. Tetapi disebabkan Imam Nawawi nak cerita tentang kadar kesihatan seorang lelaki itu pada sampai peringkat Allah jadikan ketika keluarnya air mani pun masih ada indikator kesihatan yang nak diajar dalam Islam pada kita. Nampak tu kata Islam ni agama yang sempurna. Masuk beli ayak pun ada cara nak duduk. Nak kencing, nak berak pun ada cara. Apatah lagi dalam bab-bab yang macam ni. Yang mungkin agak sensitif tapi kita kena tahu. Bila keluarnya air mani bagi orang lelaki ni, biasanya dia akan jadi lemah pada tubuh badan. Dan baunya seperti mayang kurma dengan tal'atu ratabin. Dan hampir sama dengan disebut dengan ketika masih basah, baunya seperti, dan ketika dia masih basah tu, ketika baunya macam telur ayam. Tuan-tuan duk ambil telur ayam bau lah. Sampai masa ni tuan-tuan akan bau sendiri. Dan disebut dalam kitab Nur Ar-Raja. Dan kadang-kadang tidak dilihat semua sifatnya keluar ketika keluar air mani. Oleh itu ketiga-tiga tanda atau salah satu sifat ini ada, ia disebut dengan yang pertama ketika keluarnya syahwat, bau ataupun keluar dia bertahap. Ni just kita nak ambil sebagai kefahaman sajalah. Baik tuan-tuan, kita berhenti takat tu dulu. InsyaAllah kita esok kita akan masuk pada tanda yang ketiga. Kita akan berhenti takat tu dulu untuk kita fiqh kita, dan esok kita akan masuk pada tanda yang ketiga. Kita akan berhenti takat ni dan kita akan masuk tanda ketiga sikit, dan kita akan masuk pada syarat beristinja. Esok kita akan masuk pada, kita akan habiskan tajuk tanda-tanda baligh, dan kita akan masuk juga, kita akan masuk tajuk yang baru, yakni cara nak beristinja.